Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah untuk PDPR kita yang pertama, kita akan mulakan dengan subjek akhlak, iaitu tajuk menziarahi jenazah. Okay, apa maksud menziarahi? Menziarahi ni dia sama juga maksud dengan melawat. Contoh awak cakap, Ustazah, hari ni saya tak dapat datang lah Ustazah, saya kena melawat pakcik saya dekat hospital. Samalah juga dengan maksud dia menziarahi. Okey, jenazah, apa pula maksud jenazah? Okey, tengok sini Ustazah tulis jenazah sama dengan si mati. Okey, maksud jenazah adalah orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, kenapa Ustazah buat jenazah sama dengan si mati? Sebab dalam periksa UPKK ataupun PSRA, ada soalan kalau keluar berkaitan dengan soalan tajuk ni. Okay, biasa soalan dia tak akan direct tanya awak, berikan 2 adab ziarah jenazah. Biasa dia akan tukar. Dia akan tulis berikan 2 adab ziarah si mati. Sebab dia nak bagi awak pening. Bila awak baca tu, saya tak pernah belajar ni ziarah si mati, saya belajar ziarah jenazah. Dia nak bagi awak pening. Tapi sebenarnya maksud dia sama. Ingat, jenazah maksud dia orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, bila kita dengar tentang kematian, bila kita dengar keluarga terdekat kita meninggal, contohnya, kita biasanya akan pergi ziarah. Bila kita pergi ziarah, ada beberapa benda, beberapa adab yang kita perlu jaga. Kita tak boleh suka hati je pergi buat bising, tak boleh. Antara adab dia yang pertama, bila kita dah sampai je dekat rumah keluarga si mati, keluarga jenazah, yang pertama kita kena ucap takziah. Apa beza takziah dengan tahniah? Tahniah ni contohnya kalau berita itu menggembirakan. Contoh awak dapat straight A, awak dapat UPKK 8A. Benda tu menggembirakan. Jadi ustazah akan ucap tahniah. Contoh lagi, kalau dapat beli kereta baru ke, rumah baru ke, telefon baru ke, dapat PS5 baru ke kan. Jadi benda tu benda yang menggembirakan, jadi boleh ucap tahniah. Beza pula dengan takziah. Takziah ni adalah untuk ucapan untuk berita yang menyedihkan. Contoh kematian, kemalangan, kecurian. Jadi kita boleh nak ucap takziah. Kita memberi kata semangat. Jangan pula kita pergi rumah keluarga si mati, alah biar je lah, yang lepas-lepas biarlah. Kita jaga hati mereka. Kita bagi kata-kata semangat. Bawa-bawa bersabar, doa banyak-banyak, insya-Allah pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar. Kita bagi kata-kata yang tidak menyakitkan hati mereka, yang boleh menaikkan kembali semangat ahli keluarga si mati. Seterusnya kita kena mendoakan untuk si mati. Kita doakan semoga semoga si mati akan berada di kalangan orang-orang yang beriman, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Seterusnya, memberi pertolongan dalam pengurusan jenazah. Contoh ahli keluarga terdekat kan yang meninggal. Bila awak pergi je rumah keluarga diorang kan tengah sibuk nak mandikan jenazah lagi, nak uruskan semua-semua lagi yang lain kan. Jadi awak tengok ada benda-benda yang boleh awak tolong, kita bolehlah tolong. Contoh kemas rumah sikit ke, ataupun untuk nak bagi solat jenazah kan. Untuk nak solat, kita kemas-kemas sikit tempat nak solat. Kita ringankan beban diorang. Yang seterusnya menunaikan solat jenazah. Sebelum kita nak turun, nak bawa ke kubur, kita kena solat jenazah dulu kan. Jadi awak pun bolehlah join sekali untuk solat jenazah. Dan terakhir, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan.
Okey, seterusnya. Takziah tadi Ustaz cakap apa? Takziah adalah ucapan kepada keluarga si mati supaya bersabar. Kenapa bersabar? Sebab berita yang menyedihkan, kematian, kehilangan ahli keluarga tersayang. Jadi biasa kalau kita jumpa, kita akan cakap bahasa Melayu je kan, bawa bersabar, bawa bertenang. Tapi kalau kita nak doa yang bawah ni pun boleh. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Okey, maksud dia sama je. Kita ucapkan takziah dan minta supaya bersabar atas kehilangan orang yang tersayang. Okey, seterusnya istirja. Istirja ni ada beza tak dengan takziah tadi? Ada. Okey, kalau istirja dia adalah ucapan ketika mendengar berita kematian. Contoh bila ustazah masuk dalam kelas kan, ustazah cakap, "Okey kelas, ingat tak Pakcik C tu?" Nama Pakcik C Ingat tak Pakcik C? Awak pun cakap, "Ingat ustazah." Kenapa? Ustazah nak cakap Pakcik C dah meninggal. Bila awak dengar je perkataan tu, awak pun, "Ya ke ustazah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Awak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah istirja. Okey, kalau takziah tadi, bila awak melawat keluarga si mati, awak ucap kepada keluarga si mati. Okey, kalau istirja, ucapan ketika mendengar berita tersebut. Ada beza tau. Okey, yang seterusnya, fadilat beradab ketika ziarah jenazah. Okey, apa maksud fadilat? Fadilat ni adalah kebaikan ataupun manfaat yang kita akan dapat apabila kita menjaga adab. Contoh dekat sini, kalau kita jaga adab kita depan keluarga si mati, apa manfaat yang kita akan dapat? Apa kebaikan yang kita akan dapat? Yang pertama, kita akan mendapat keinsafan. Contoh awak pergi tu, contoh yang meninggal tu anak makcik tu. Awak pun dengarlah cerita makcik tu. Makcik tu cakap, sebenarnya dia ni tak ada pun sakit-sakit. Tiba-tiba je dah tak ada. Jadi awak pun insaf. Yelah kan, kematian ni kita tak kenal usia. Tak kenal bila-bila pun boleh mati. Jadi kita insaf. Kita pun, yelah kita kena sentiasa buat apa yang Allah suruh. Kena hindarkan maksiat. Kita insaf. Okey, yang kedua, mengeratkan silaturahim. Bila kita pergi ziarah keluarga si mati, keluarga si mati pun ingat kat kita. Budak ni lah yang datang melawat kita hari tu. Dia gembira. Gembira dengan kita. Jadi eratlah silaturahim, eratlah hubungan antara kita dan juga keluarga si mati. Okey, seterusnya, mengurangkan tekanan emosi keluarga si mati. Okey, contoh bila kita jaga adab kan, kita jaga kata-kata kita, kita tak menyakitkan hati keluarga si mati. Jadi kita kurangkanlah emosi ataupun tekanan keluarga si mati. Kan keluarga dia kan dah sedih, dia meninggal kan. Jadi kita datang, kita menggembirakan hati mereka, diorang pun jadi kurang tertekan. Jadi makin happy, makin suka. Jadi baguslah. Itu antara manfaat kalau kita jaga adab. Okey, yang terakhir, kita menunaikan hak sebagai seorang Muslim. Okey, seterusnya yang terakhir. Tadi fadilat, sekarang akibat. Akibat ni apa pula? Akibat ni kalau kita tak beradab. Kalau kita tak beradab, apa benda yang buruk kita akan dapat? Okey, yang pertama, menjejaskan hubungan silaturahim. Contoh tadi, awak datang rumah dia, awak buat cerita pula pasal arwah, pasal jenazah tu, pasal si mati tu. Awak cakap masa hidup ni dia tak jaga hati orang. Kita dah menyedihkan. Keluarga dia dah sedih dah. Lepas tu kita datang, kita bagi lagi sedih. Jadi keluarga dia pun tak suka kat kita. Jadi keluarga dia dah tak nak jumpa kita. Jadi dah menjejaskan hubungan
silaturahim. Tak baiklah, sebab itulah kita dengan orang lain kita kena jaga pertuturan kita, kena jaga kata-kata kita, jangan bagi orang terasa. Okey, yang seterusnya, menambah tekanan emosi keluarga jenazah. Bila kita dah cakap macam-macam dekat keluarga dia, dekat si mati, jadi keluarga dia makin stres lah. Dah lah keluarga dia dah sedih, lepas tu kita tambah lagi sedih dia. Jadi tak elok, tak bagus. Okey, yang terakhir, tidak menunaikan hak sebagai Muslim yang baik. Yelah, sebab kita tak bolehlah datang rumah orang tengah sedih-sedih, kita tambah lagi kesedihan dia. Sepatutnya kita sebagai orang Islam kena jaga perasaan kawan kita, kena jaga perasaan orang lain. Jadi bila kita tak jaga perasaan orang, kita tak beradab dengan orang, jadi kita bukanlah seorang Muslim yang baik. Okey. Habis setakat itu sahaja. Kejap je kan kita belajar. Dah habis dah satu tajuk. Okey. Nampak banyak kan? Ada beberapa slide. Okey, ni Ustazah nak terangkan untuk tugasan minggu ni. Lepas awak tengok je video ni, apa yang awak perlu buat? Okey, Ustazah nak awak sediakan satu buku tulis. Okey, buku tulis tu untuk akhlak. Okey, kalau awak memang betul-betul dah beli buku baru lah. Kalau tak ada buku baru, carilah buku yang tahun lepas yang tak guna lagi, yang sekolah agama punya. Okey, buatlah untuk akhlak. Okey, yang pertama awak kena salin nota yang kat atas yang Ustazah dah tulis tadi, yang Ustazah cakap-cakap tadi tu. Okey, awak kena salin dalam buku. Okey, tak payahlah nak salin hari ni semua terus, sebab banyak kan. Awak salin satu-satu sebab Ustazah bagi tugasan ni untuk seminggu. Okey, untuk seminggu. Jadi kalau awak nak buat siap-siap hari ni pun boleh, lagi bagus. Okey, awak tulis daripada muka surat 2, dari slide nombor 2. Tajuk tu nombor 1. Nombor 1 awak tulis menziarahi jenazah. Lepas tu ikutlah yang bawah-bawah Ustazah tulis tu. Kalau contoh dalam buku tulis awak masih muat lagi nak tulis yang slide terbaru, tulis je kat bawah. Tak payahlah buat satu-satu muka surat. Okey, buat kecil-kecil je. Okey, kalau tak nak tulis, dekat rumah awak ada printer contoh. Kalau ada printer, boleh je print je terus slide ni. Print terus, lepas tu awak tampal. Senang. Okey, tak payah print berwarna pun tak apa, print hitam putih je. Okey. Dan seterusnya, sambil-sambil awak tampal, sambil-sambil kalau awak tak print, awak salin kan. Baca yang maksud jenazah tadi apa, maksud takziah tadi apa adab ketika ziarah jenazah, dan satu lagi apa itu istirja. Hafal yang 4 yang Ustazah sebut tu. Fadilat dengan akibat tak apalah, tak payah hafal lagi. Untuk kelas seterusnya nanti Ustazah akan tanyalah sikit-sikit supaya awak ada hafal-hafal sikit. Okey, itu sahaja. Ustazah harap awak faham dengan tajuk ni. Kalau masih lagi tak faham ataupun ada sebarang pertanyaan, awak boleh WhatsApp je Ustazah, minta nombor telefon Ustazah dekat mak atau ayah awak. Okey, kita jumpa lagi untuk subjek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.